with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarin Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Selalunya kamu bawa karakter seram tapi hari ni macam Barbie sikit, warna pink-pink sebab kamu baru lepas balik daripada event. So, hari ni kamu ada satu kisah seram yang menarik nak cerita dengan korang. Korang pernah tak terfikir kan korang beli barang-barang second hand, barang-barang bundle? Yes, I am a fan of barang bundle. Lagi-lagi macam kasut semua tu kan. Tapi pernah tak terfikir kalau korang terbawa balik sesuatu daripada barang-barang bundle tadi? Disebabkan kita tahu bundle ni second hand, which is ada orang yang first hand memiliki barang tersebut terlebih dahulu kan. So, kisah hari ini dikongsikan oleh salah seorang subscriber kami yang bernama Zara, bukan nama sebenar. And dia nak kongsi dengan kita kisah seram yang pernah berlaku dekat diri dia sendiri semasa dia duduk sorang-sorang dalam rumah sewa dia dan dia mula mencari barang bandel untuk decorate bilik dia. So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, cerita ni berlaku pada tahun lepas. Time tu Zara tengah misi nak decorate bilik dia lah, macam kamu cakap tadi kan. Time tu tengah zaman-zaman dekat TikTok kan, banyak sangat orang share decorate room ideas, pasang LED light kalau korang masih ingat. Lepas tu dia banyak lah shopping barang-barang online nak decorate bilik dia kan. Satu hari ni dia scroll lah dekat Carousel sebab dia nak cari meja yang sekali dengan cermin dan ada laci sekali. Dia dah cari dekat apps-apps lain, semua mahal-mahal. Lepas tu dia terfikirlah nak cari dekat Carousel ni kan, satu aplikasi jual beli jugalah. Sebab Carousel ni kan dia memang direct dengan buyer and owner kan. Mostly orang jual pre-love bundle dekat Carousel lah. So dapatlah yang harga murah-murah. And tak sangka gila Zara ni, dia scroll handphone, akhirnya Zara jumpa orang yang jual meja sebiji dengan apa yang dia nak tu dengan harga RM50 sahaja. Meja dengan cermin, dengan laci 2. Cumanya warna dia tu lah Zara tak berapa kenal sebab warna dia warna kayu, warna coklat, and design pun macam design lama. Tapi time tu Zara tak kisah dah, janji dapat harga murah. Sampai nanti Zara dah fikir boleh je dia cat kan, cat warna putih, kenalah dengan tema bilik dia. Dia nak buat tema minimalist. So, Zara pun chat lah direct dengan owner tu. Lama tau Zara tunggu dia reply. Keesokan harinya barulah owner tu reply. So, Zara pun discuss lah dengan owner tu kan, macam mana nak ambil meja tu. Sebab meja tu owner kata agak besar. So, Zara tengok alamat dekat Carousel tu, oh, dekat Perak je. Zara pun teruslah cakap dekat dia, boleh bagi saya alamat penuh, saya boleh datang pick up. Terus owner tu reply, tak apa, saya boleh hantar pakai lori. Zara pun macam, lah kenapa tak cakap daripada awal kan? Dari tadi diorang duduk bincang kat chat Carousel tu. Sebab mula-mula owner dia ni macam banyak lah bagi alasan yang dia tak boleh nak hantar sendiri dekat Zara. Tapi bila difikirkan semula, owner ni macam cuba nak mengelak daripada berjumpa dengan Zara sendiri. Tapi bila owner tu sendiri kata dia nak bayar kos lori tu, Zara pun on je lah kan. Tak payah jumpa owner pun tak apa, janji dapat kos murah. So dia dapat apa yang dia nak, okey lah. Lepas 3 hari macam tu, lori pun sampailah ke rumah. Diorang pun turunkanlah meja tu kan. Dan Zara terkejut sebab dalam gambar nampak kecil je meja tu, bila sampai besar juga. Dah sampai tu Zara pun duk belik-belik lah kayu meja tu kan. Nak tengok lah ada cala-cala ke, rosak-rosak ke, kenapa dia jual murah. Tapi lepas dah check, condition semua okey je. Tak adalah nampak macam baru sangat, tak adalah nampak macam lama usang sangat. Jadi Zara pun buka lah laci. Dia buka laci yang pertama tau. Sekali tengok dalam tu
ada satu sikat rambut macam sisir tu, warna hijau. So Zara fikir, ni free gift ke orang ni tertinggal? Dia pun buka lah laci kedua. Pula, dalam tu ada anak patung. Tapi anak patung yang macam dijahit tau. Dalam tu macam ada alah yang bekas-bekas kekabu dalam bantal tu kan. Tapi patungnya tu cantik lagi. So Zara pun ambil patung tu and bagi dekat anak jiran. Disebabkan anak jiran dia agak rapat dengan jiran dia, dan jiran dia ada seorang anak yang berumur 3 tahun, nama dia Sofia, bukan nama sebenar, perempuan. So memang suka sangat lah dengan anak patung kan. Sikat tu pula Zara biarkan je dalam laci tu. So Zara pun tinggalkan lah dulu almari, satu set meja dengan cermin semua tu dekat luar dulu, sebab dia masih belum ada masa lagi untuk cat meja tu. Keesokan harinya, hari Rabu, Zara pergilah kerja macam biasa. Tapi pagi-pagi tu, masa dia nak pergi keluar untuk pergi ke kereta, dia terperasan something dengan meja tu. Meja yang dia baru beli semalam tu. Dia tengok laci meja tu terbuka satu, which is laci kedua yang ada patung sebelum ni. Siapa pula yang buka kan? Sebab seingat Zara, memang dia dah tutup laci tu sebelum dia masuk ke rumah. Tapi disebabkan Zara ni dah lambat nak pergi kerja, Zara buat dek je lah benda tu, macam bukan serius sangat pun. So Zara pun pergilah kerja macam biasa. Dan kebetulan masa tu tengah hujung bulan tau. So office dia memang banyak sangat kerja. Jadi pada hari tersebut Zara balik lambat. Lepas maghrib macam tu barulah dia selesai kerja dekat office, dan sampai je ke rumah dah pukul 8.30 tau. Jadi keadaan rumah Zara memang gelap gelita. Zara pun tak tahu kan dia balik lambat pada hari tersebut. So dia tak adalah nak buka lampu awal-awal kat rumah tu. Jadi berbekalkan torchlight pada handphone dia, dia pun halakan dekat grill sebab nak buka kunci lah. Tiba-tiba korang, dia ternampak ada satu bayangan melintas dekat sliding door rumah dia yang transparent tu. Macam reflection cahaya dari belakang tau. Seolah-olah ada sesuatu yang melintas dekat belakang dia sebenarnya. Time tu lagi sebenarnya si Zara ni dah meremang habis. Dia masuk-masuk je rumah, mulut dia terkumat kamit baca surah-surah yang dia tahulah, termasuk ayat kursi. Jadi dia buka je lampu, tengok-tengok ruang tamu dia bersepah sangat-sangat dengan baju-baju yang bertaburan. Zara panik masa tu. Dia memang tak fikir apa dah. Memang dia fikir rumah dia ni dirompak. Zara terus masuk rumah dia and check ada tak barang-barang berharga yang hilang. Tapi yang peliknya semua ada. Termasuklah barang kemas dia punya gelang emas, cincin emas dia yang dia letak dekat atas meja je. Ada je lagi kat situ. Laptop pun ada dekat atas lantai. Tiba-tiba Zara terfikir, entah perompak tu masih ada dalam rumah ni. Jadi disebabkan dia terfikir macam tu, dia terus keluar daripada rumah tu. Dia start engine pergi ke balai polis yang berdekatan rumah dia. Memang dekat je lah, dalam 5 minit dah sampai. Lepas tu dia terus buat report polis lah. Takutlah kan ada apa-apa terjadi lepas ni. Dia pula tinggal seorang dalam rumah tu. So polis kata nanti dia akan ada buat rondaan dekat sekitar rumah Zara. Lepas dah buat report polis, Zara rasa lega lah sikit kan. Dia baliklah semula ke rumah and tengok balik keadaan rumah dia tu satu persatu. Dia cuba fikir apa motif perompak ni. Bila dia tengok balik, dekat sofa dia tu, dia baru perasan ada satu cakaran. Tapi dia macam cakaran kucing. Cuma kalau cakaran kucing tu, dia macam halus-halus tau. But this one, cakaran dia panjang dan besar. And dia sepahkan bakul baju, almari baju. And dia buka semua laci-laci. Asalkan almari tu ada pintu yang tertutup, dia akan buka segala pintu lah. So Zara pelik lah apa yang perompak ni nak cari sebenarnya. Dan disebabkan malam tu dia dah penat sangat kan, kerja sampai malam. So dia kemas-kemas macam tu je lah. Tak sempat lah nak lipat-lipat baju apa semua kan. Dia just letak dalam bakul je dulu. Lepas dia settle solat isyak, dia terus tertidur dekat sofa. Malam tu dia mimpi benda pelik. Dia mimpi macam ada seorang nenek tua, gigi dia hitam, badan dia bongkok, baju dia lusuh. Dia bagi gelang emas, macam gelang emas bangle tu dekat Zara. Tapi Zara tak nak beli. Cuma dalam mimpi tu, nenek tu macam paksa-paksa tau. Dia kata macam dia bagi seikhlas hati, tak perlu bayar kan, ambil lah. Jadi Zara tetap menolak. Sampailah tiba-tiba dalam mimpi tu, nenek tu mengamuk dan berubah menjadi rupa yang sangat menakutkan. Badan dia macam raksasa, rambut panjang mengurai, kuku panjang dan hitam, lidah dia pun panjang
menjela. Terus si Zara ni terjaga daripada tidur, mengucap-ngucap dia kan. Kepala dia berpeluh pagi tu. Tengok-tengok jam, dah subuh rupanya. Zara memang terus segar pagi tu korang. Selalunya nak bangun pagi tu susah sangat, liat gila lah. Tapi hari tu terus terbuka mata dia seluas-luasnya, takut punya pasal. So dia pun teruslah bersiap pergi ke kerja. Nak keluar daripada rumah tu, tiba-tiba dia terkejut sekali lagi. Sebab kali ni, kedua-dua laci meja yang ditinggalkan dekat luar rumah tu terbuka sendiri. Dan sikat dalam tu pun hilang. So Zara pelik lah, siapa pula lah yang nak curi sikat ni? Dan sekali lagi Zara ignore je sebab benda tu dia macam tak kisah pun lah orang nak ambil ke sikat tu kan. Dia masuk je lah kereta. Tiba-tiba dia ternampak ada seorang ustaz ni datang rumah jiran dia tau, sambil membaling garam. Macam tengah buat pendinding lah. So Zara pelik lah, ada apa yang jadi ni? Zara pun simpanlah persoalan tu untuk tanya bila dia jumpa dengan jiran dia nanti. So pada hari tersebut, Zara balik pukul 5 petang. Sampai je rumah, Zara perasan lah ada garam yang bertaburan tau depan rumah jiran dia tu. So Zara plan macam nak pergi beli kuih and then datang rumah jiran dia untuk berbual. Zara pun masuk dalam rumah dia dulu, nak mandi apa semua dululah kan. Masuk-masuk je korang. Dekat dapur Zara ada satu tulisan yang menakutkan. Dia macam guna arang tau. Tulisan tu warna hitam and dia tulis dekat dinding atas sinki dengan tulisan "Pulangkan barang aku." Sekali lagi Zara rasa terancam dengan perompak yang kali ni cuba mengungkut dia pula. Lepas mandi, Zara terus keluar dan bagi salam dekat jiran dia. Sekaligus dia nak ceritakan sekali lah pasal kejadian rompakan yang berlaku dalam rumah dia baru-baru ni. Dia tak sempat pun nak beli kuih apa semua, dia terus jumpa jiran dia. Masa dia masuk tu, rupanya anak jiran dia tu masih proses berubat. Jiran Zara cakap anak dia kerap cakap dia ada kawan baru, nak main dengan kawan baru. Dan semalam TV kat rumah jiran dia ni pecah. Skrin TV kat ruang tamu tu pecah. Anak dia tiba-tiba cakap kawan dia yang buat. Kawan dia campak mainan dia dekat TV tu. So mak bapak budak ni tak percaya lah. Of course lah tak percaya kan. Mungkin anak dia yang campak mainan tu, tapi anak dia nak tutup kesalahan, anak dia reka cerita cakap kawan dia yang buat, kawan imajinasi. So mak dia marah lah anak dia. Keesokan harinya, anak dia Sofia ni memberontak, marah-marah, menangis, siap tunjuk-tunjuk dekat siling. Kata dia nak ambil patung adik. Zara terkejut sebab patung tu adalah patung pemberian Zara kepada anak jiran dia, Sofia. So Zara pun terus cerita apa yang berlaku dekat rumah dia malam tadi. Lepas dah cerita pasal bersepah apa semua tu, rompak, dapat polis apa semua tu, jiran dia pun cakap sebenarnya malam tu ruang tamu kami pun bersepah. Almari-almari yang ada pintu semua dibukanya. Time tu memang meremang lah Zara sebab tak sangka benda tu sama berlaku dekat rumah dia juga. Tiba-tiba jiran dia tanya dekat Zara, nak tanya something boleh? Patung yang awak bagi dekat Sofia tu, awak beli dekat mana ya? Zara pun cakap lah, oh patung ni sebenarnya ada dalam laci meja saya baru beli. Cantik lagi saya tengok tu yang saya bagi dekat Sofia. Lepas tu mak dia macam angguk lah, macam faham sesuatu kan. Rupa-rupanya korang, ustaz yang pagi tadi datang merawat tu, dia kata benda tu, jin tu cari barang dia yang ada dalam patung tu. Dia tengah cari orang untuk jadi tuan baru dia. Lepas tu mak dia tunjukkan lah dekat Zara. Mak dia ambil gambar patung tu kan, sebab patung tu dah gone. Ustaz tu dia koyakkan jahitan patung tu, dan tengok-tengok dalam patung tu ada satu kain balutan warna kuning dan merah. Dalam tu ada sanggul dan juga sikat hijau. And ada juga satu kertas putih macam seolah-olah mentera macam tu lah. So Zara terkejut tengok sikat tu sebiji dengan sikat dalam laci Zara tu warna hijau. Dah lah sikat tu hilang, tak ada dah dalam lemari tu. Lepas tu ustaz tu bakar patung tu sekali, and Zara pun terus minta maaf lah sebab bagi barang sembarangan kan. Dia memang tak terfikir langsung lah akan jadi benda macam ni. Oh, ini pengalaman pertama dia yang buatkan dia rasa was-was dengan barangan second hand ni. Lepas daripada tu, anak jiran dia Sofia ni dah tak cakap dah lah pasal kawan baru dia tu. And Zara dia cuba contact balik owner carousel ni tau. And owner carousel tu block dia. Tahu lah block ke ataupun dia yang deactive account ke, tapi memang not found lah, dah tak jumpa dah.
username tu dekat dalam carousel. So Zara tak tahu nak buat apa dengan almari tu tau. Zara pun cubalah search dekat internet, kat Google, apa nak buat dengan barang second hand yang ada saka, yang ada jin semua kan. Lepas tu ramai yang kata bakar, buang, bagi kat tempat asal. Jadi sebabkan Zara seorang-seorang, so Zara decide untuk jual dekat kedai perabot. Tapi dalam tu dah tak ada dah lah sikat dengan patung tu. Cuma wallahualam, mungkin benda tu jadi bantu disebabkan ada patung dan sikat tu je kot. Untuk kisah selanjutnya, siapakah pemilik meja tersebut, Zara pun tak tahu, kita pun tak tahu. So kami harap kita semua dapat pengajaran daripada kisah ni. And thank you Zara sebab sudi berkongsi cerita yang kita orang. So korang yang nak beli bundle tu, bukan tak boleh, tapi berwaspadalah. Lagi-lagi yang macam antik-antik tu kan, yang macam kristal-kristal apa semua tu, we never know, but doa je lah. Semoga kita dijauhkan lah daripada benda-benda syirik. So thank you dah tengok video sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!